Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita berhubung dengan membaca Al-Quran. Sebelum ini kita telah menjalani lebih kurang 75 siri yang menerangkan tentang huruf, sifat huruf, iaitu makhraj huruf, serta hukum-hukum yang terdapat yang kita perlu patuhi apabila kita membaca Al-Quran, dengan mematuhi semua hukum-hukum, iaitu makhraj huruf, menjaga makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Kita akan boleh membaca Al-Quran dengan tartil seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dengan membaca dengan tartil itu memperolehi rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembelajaran ini memerlukan kesabaran. Jadi kadang-kadang kita mengambil masa yang lama. Saya cuba tidak mengambil masa yang lama, melainkan perlu sahaja supaya kita tidak jemu belajar, iaitu belajar sedikit 15 minit, 20 minit, paling tinggi pun setengah jam. Jadi membuatkan kita penuh minat untuk belajar. Dan kali ini kita pada siri yang pertama, iaitu dalam belajar membaca Al-Quran langsung dari ayat-ayat Al-Quran, iaitu tanpa merujuk kepada kitab-kitab lain, iaitu kitab Iqra atau sebagainya. Iaitu pertama kita akan mengkaji dan mempelajari iaitu bagaimana membaca surah Al-Fatihah, iaitu surah yang menjadi rukun dalam solat, iaitu solat itu tiang agama. Jadi adalah perlu kita mengetahui membaca Al-Quran, iaitu ayat surah Al-Fatihah ini dengan betul, insya-Allah. Dan kita teruskan pembelajaran kita tentang surah Al-Fatihah, siri yang pertama. Perhatikan di sini, perhatikan bahawa terdapat surah Al-Fatihah di sini, iaitu yang bermula dengan ayat yang pertama, di mana ayat yang pertama ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita perhatikan kalimah, setiap kalimah yang ada dalam ayat pertama. Dalam ayat pertama terdapat 4 kalimah. Kalimah Bismi, Allahi dan Ar-Rahmani dan Ar-Rahim. Baik, kita tahu setiap kalimah menyebutnya tadi, iaitu bis, iaitu mi, bismi, dan kita perlu tahu bagaimana membacanya. Iaitu pertama kita tahu huruf ba adalah makhrajnya adalah huruf bibir, keluar daripada bibir yang tertutup. Jadi kemudian ba ni baris bawah bunyinya bi, sin ini dimatikan, maka kita kena menyambungkan huruf ba ini baris bawah dengan huruf sin, yang kalau menyebutnya kita perlu hamas dan safir. Jadi bila kita gabungkan huruf ba dengan huruf sin, kita mesti baca disudahi dengan suku kata, iaitu yang berangin dan berdesir. Bis bunyinya. Kemudian mim baris di bawah bismi. Baik. Kemudian mim baris bawah ini mi bertemu dengan nama Allah. Dalam kita mempelajari hukum jalallah, apabila sebelum nama Allah hurufnya berbaris di bawah, maka hendaklah dibaca lam itu dengan nipis. Iaitu bagaimana bunyinya? Iaitu kita sambung millah. Kenapa kita sambung? Kerana dia kena baca dengan idgham syamsi, iaitu kerana huruf lam adalah huruf syamsiah. Jadi kita masukkan terus kepada mil, itu masukkan kepada huruf lam, idghamkan huruf mim dengan huruf lam, jadi millah. Baik, la di sana kena baca 2 harakat panjang, iaitu kerana dia nama Allah. Seperti kita menyebut Allahi, macam tu. Jadi bila kita menyambung Bismillahi, jadi nampak panjang 2 harakat, i 1 harakat. Baik, kita dah sebut nama Allah dengan lam yang nipis, kan dah tahu sebabnya. Kemudian ha ni adalah ha makhrajnya di bawah halkum, pangkal halkum dia panggil. Jadi kita je, jadi bunyinya hi, kemudian bertemu dengan alif lam syamsiah,
iaitu selepas huruf alif lam ada huruf ra, huruf syamsiah. Jadi kita kena baca dengan idgham syamsi, jadi bunyinya hir. Hir itu ha dimatikan dengan huruf ra. Kemudian dihidupkan mula huruf ra itu baris di atas bunyi ra, tetapi ra di situ dimatikan dengan ha, iaitu ha yang mana? Ha pedas yang berada di tengah-tengah halqum kita. Ha, jadi bunyinya rah. Dibaca ra dengan tebal kerana ra baris di atas. Kemudian dia dibaca dengan ha, dimati dengan hamas, rah. Kemudian bertemu dengan huruf mim baris di atas. Selepas mim ada huruf mad, iaitu huruf alif yang kecil. Maka kita baca dengan dua harakah dengan menggunakan hukum mad asli. Jadi ma, kemudian mati dengan huruf nun baris bawah. Apa bunyinya? Dulu kita dah belajar tentang memberi baris. Baris bawah bunyinya ni. Jadi kita kemudian huruf ni huruf nun ini yang baris bawah bunyi ni, suku kata ni bertemu pula dengan alif lam samsiah juga sama macam Ar-Rahman tadi, iaitu kita idghamkan huruf ni kepada huruf ra, bunyinya nir. Nir, ingat tu, iaitu apabila kita menyebut huruf ra, iaitu hujung lidah kita bertentangan dengan gusi atas gigi kacip. Ra. Dan dia baris di atas baca dengan tebal. Kemudian bertemu dengan huruf ha di sini yang dimatikan dengan huruf ya, dan kemudian huruf yang terakhir ialah huruf mim. Juga kalau bila kita wakaf, kita matikan huruf mim itu. Mim baris di bawah, ha baris di bawah bunyi hi. Jadi cara membacanya, perhatikan bunyi suku kata. Tiap-tiap baris mesti berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apabila di hujung sini, sebelum huruf terakhir dalam apa-apa ayat terdapat huruf mad, sama ada dia mad asli atau dia mad lin, maka hendaklah dibaca 2, 4 atau 6 harakah. Di sini hukumnya mad arid li sukun. Kita baca 2, 4 atau 6 harakat. Jadi kena boleh pilih 2, 4 atau 6. Tetapi kalau kita dah baca 2 semua ayat tu, kita akhiri dengan mad arid li sukun 2 harakat. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Baik, untuk tidak menengahkan masa, kita pergi kepada ayat yang kedua. Terdiri beberapa kalimah, iaitu ada 4 kalimah. Apa kalimahnya? Iaitu Alhamdulillahi Rabbi dengan Al-Alamin. Baik. Di sini terdapat hamzah wasal dan lam. Kita belajar dalam alif lam ta'rif, iaitu apabila hamzah wasal mendahului alif lam dengan mendahului ayat-ayat tersebut, dia kena baca baris, dibaca baris atas, iaitu al. Al. Lam tu adalah mahraj yang terakhir, jadi al naik lidah kita ke atas, ke langit-langit. Kemudian ha dimatikan dengan mim, ni ha pedah, ha tengah-tengah halqum. Hamdu. Jadi bunyinya al-hamdu. Baik, suku kata yang ke dalam kalimah yang kedua ialah bermula dengan huruf lam baris di bawah. Jadi maknanya nama Allah juga ini, maka kita kena baca dengan nipis. Lam nipis, 2 harakat lam di atas sana. Lillahi. La di sana 2 harakat. Bunyinya nipis, iaitu lillahi. Kemudian bertemu dengan kalimah Rabbi. Baik. Ra baca dengan tebal kerana baris di atas. Ditasydidkan dengan huruf ba. Itu kita kena baca dengan ba yang mati. Rabb. Rabbi. Yang satu Rabb, satu suku kata. Bi, satu suku kata. Tetapi suku kata bi di sini, iaitu ba baris di bawah, bertemu dengan alif lam qamariyah. Kerana huruf ain adalah huruf qamariyah, maka kita baca dengan izhar qamari. Perhatikan izhar qamari macam mana bacanya, iaitu kita matikan huruf ba dengan huruf lam. Bil. Rabbil, jangan panjang, jangan dengung. Kemudian bertemu dengan huruf ain baris di atas, dan selepas ain baris di atas ada huruf mad alif, maka kita baca dengan mad asli 2 harakat, iaitu Rabb
bil kemudian lam baris di atas apa bunyinya? La, ya. Mim baris di bawah bunyinya mi, kemudian dimati dengan ya, kemudian kita wakafkan dengan huruf nun. Jadi kita kena guna mad arid disukun. Hukum mad arid disukun baca 2, 4 atau 6 harakat juga, iaitu kita baca min, kalau 4 harakat. Baik, jadi bacaan semua alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, iaitu latihkan kita membacanya perlahan-lahan seperti saya tunjukkan tadi. Perlahan, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya gunakan pen ini untuk macam ketuk beat dia. Itulah dia punya harakatnya. Baik, kita pergi yang ketiga. Ayat yang ketiga ada 2 sahaja, iaitu 2 kalimah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita telah bincangkan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini, cuma kita hendakkan yang permulaan huruf saja. Jadi saya tak payah bincangkan, cuma kita akan baca. Ya, di sini bermula dengan baris, dibaca baris atas, kerana alif lam mendahului ayat tersebut. Baik, apakah ayatnya, bagaimana membacanya? Serupa juga tadi, tapi sini Rahmanir-Rahim, di sini ar, iaitu alif dibariskan di atas, dibaca dengan idgham syamsi dengan huruf ra, iaitu kita baca ar. Kemudian sama juga tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, selesai kita ayat ketiga. Senang sebab kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita senang membaca di sini. Dan hukum-hukumnya semua ada. Ha ni hamas, kemudian baca dengan ma'arif disukun. Ra baris datar baca dengan tebal, ra baris datar baca dengan tebal juga. Jadi kita pergi kepada ayat yang keempat, yang ini tidak banyak hukumnya. Mim baris di atas apa bunyinya? Ma. Kemudian ada huruf mat di sini, huruf kecil. Ini yang kita belajar tanda, iaitu huruf alif kecil itu menunjukkan huruf mat. Baca mat asli 2 harakat. Ma. Kemudian lam bawah li. Kemudian kaf bawah ki. Maliki. Kemudian kita pergi kalimah yang kedua pula, yaumi, iaitu waw huruf lin. Sebab sebelum waw baris di atas, maka dia berfungsi sebagai huruf lin. Baca dengan lembut, yau. Kemudian mi, mim baris bawah bunyinya mi. Kemudian dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan alif lam syamsiah, huruf dal, huruf syamsiah. Maka kita idghamkan huruf mim dengan huruf dal. Jadi bunyinya mid, iaitu berakhir dengan qalqalah huruf dal, iaitu di pangkal gusi kita bertentangan dal, kena dal tekankan kat pangkal gigi kacip dengan gusi, iaitu bunyinya mid. Kemudian din, ma'arif disukun. Suka juga sebelum huruf nun ni dimatikan, kita wakafkan huruf nun ini, kemudian sebelumnya huruf ya, dan dia baris bawah ma asli, iaitu maka sebelum dia ada baris bawah ma asli, bila kita wakaf sini menjadi mad arif disukun, baca 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Perhatikan. Ayat yang ke-5 kita baca ada berapa kalimah? 1, 2, 3, 4 juga. Kalimah yang pertama bunyi iyyaka. Kemudian kalimah yang kedua na'budu. Kemudian kalimah yang ketiga wa iyyaka, iaitu mengulangi ayat yang pertama, cuma ditambahkan wa, iaitu kalimah yang pertama. Kemudian kalimah yang terakhir ialah nasta'in. Baik. Cuba kita semak kalimah per kalimah, iaitu alif hamzah di baris bawah bunyi i, kemudian dia bertemu dengan ya di sana yang mati. Jadi kita baca 2 harakah dengan mat asli, iaitu i 2 harakah, kemudian ya baris bertemu dengan alif, itu huruf mat, baca dengan mat asli juga, iaitu ya iyyaka. Kemudian sambung dengan
nun ain tu dimatikan dengan ain na. Na ini huruf istifal, iaitu baca betul-betul bunyi ain itu. Ain duduk di tengah-tengah halqum juga sama dengan ha, iaitu a. Bila kita matikan nun dengan ain jadi bunyi na, dia mati dekat sini juga. Na budu, ba baris depan bu, dal baris depan budu, jadi budu du, nak budu sambung dia iyyaka na'budu. Kemudian kita ulang balik, ada tambah waw baris di atas, jadi guna dia mat asli tetap kita gunakan daripada seperti sini, tambah cuma waw saja, iaitu wa iyyaka. Kemudian bertemu dengan huruf kalimah nasta'in, iaitu huruf nun dimatikan dengan huruf sin, mesti bunyinya mati dengan hamas dan safir, nas. Kemudian bertemu dengan huruf ta, nasta. Kemudian ain baris bawah i dimatikan dengan huruf nun. Sebelum huruf nun ada ya, baca dengan mat sukun, jadi bunyinya in. Baik. Kemudian kita baca terus keempat-empat kalimah, sambungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wajah pertama. Wajah kedua kita boleh diharuskan untuk membaca dengan ismam kerana nun baris hadapan. Baris hadapan, nun baris hadapan, kita boleh ismamkan. Bagaimana ismam? Kita dah belajar ismam, iaitu dengan memuncungkan mulut kita nu gitu. Baik, saya baca dengan wajah kedua dengan ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah cara baca ismam, tu wajah yang kedua. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah, iaitu pertama kita perhatikan ada 3 kalimah di sini, iaitu kalimah ihdina, kemudian as-sirata, kemudian al-mustaqim. Baik, bagaimana kita nak menyambungnya dan membunyikannya? Baik, di sini hamzah wasal mendahului ihdina, jadi kita kena baca baris bawah. Pasal apa baris bawah? Iaitu panduannya. Apabila sesuatu ayat kalimah mendahului dengan, dia menjadi mendahului dalam satu ayat, kemudian dia bermula dengan hamzah wasal, maka kita kena menentukan barisnya sama ada bawah ataupun hadapan sahaja, iaitu berpandukan kepada huruf dal, iaitu huruf yang ketiga. 1 alif ha dal, yang ketiga baris bawah, maka perlulah kita membaca baris bawah. Itu hukumnya, iaitu barulah kita berubah baris membaca dalam bacaan sini sebab alif baris bawah bunyi i, bila dimatikan dengan ha bawah halqum pangkal halqum kita bunyinya, jadi daripada rongga di na, kemudian na ni bertemu dengan alif lam samsiah, huruf sad, iaitu huruf sad, huruf hamas juga dia diidghamkan, iaitu adalah huruf samsiah, maka kita baca dengan idgham samsi. Nas, ihdinas si ra, baca dengan mat asli 2 harakat ra, dan dia baris di atas baca dengan tebal ra 2 harakat. Kemudian ta, ta baris atas bunyi ta, itu huruf isti'la. Huruf ta ni huruf isti'la, ta terangkat, kita pangkal lidah kita terangkat. Itu dipanggilkan isti'la apabila pangkal lidah kita terangkat. Kemudian huruf ta itu bertemu dengan alif lam kamariyah. Perhatikan, kalau alif lam kamariyah dia tidak ada tasydid, huruf yang selepas alif lam ni, iaitu baris depan saja tak ada tasydid. Kalau tasydid maknanya huruf itu huruf samsiah, tetapi ini tak ada tasydid, maknanya huruf itu huruf kamariyah, berdasarkan pada tanda saja, iaitu dalam pada huruf lam itu ada tanda mati. Itu menunjukkan baca izhar. Ingat, dan setelah kita belajar tanda itu perhatikan yang siri yang lepas tentang tanda-tanda dalam Al-Quran. Jadi ini hamzah wasal. Baik, kita baca tol, iaitu huruf ta tu dimatikan dengan huruf lam, tidak panjang dan tidak berdengung. Tol,
Kemudian huruf mim baris depan bertemu dengan sin yang hamas dan safir, maka huruf mim itu kita bariskan apa? Bunyinya mu. Bila kita mati dengan sin bunyinya mus. Berangin dan berdesir. Kemudian kita bertemu dengan huruf ta baris di atas. Ta, iaitu kita letakkan ujung lidah kita kepada gigi kacip kita, ta. Ta ada berangin juga dia. Kemudian bertemu dengan huruf qaf. Ta, ki. Iaitu huruf istilah. Kemudian lepas qaf ada huruf ya, iaitu sebelumnya balik bawah, jadi dia jadi mad asli. Dan apabila diwakafkan huruf mim yang terakhir dalam ayat tersebut, maka kita kena membaca dengan mad arid disukun 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bacaannya semua sekali, ihdinas siratal mustaqim. Bila mim mati kita ayat itu dengan tertutup mulut kita. Mim, Kim, itu contohnya. Baik, kita tidak buang masa, kita terus pergi kepada ayat yang ke-7. Terdapat 9 kalimah dalam ayat yang ke-7. 1 sirata, kemudian alazina, kemudian an'amta, kemudian alaihim, kemudian ghairi, kemudian al-maghdubi, kemudian alaihim, kemudian wala, dan yang terakhir kalimah yang terakhir ad-dallin. Jadi kita perhatikan kalimah per kalimah. Huruf sad adalah huruf isti'la dan safir. Sir, sir bunyinya, sir. Kemudian ra alif baca dengan mad asli 2 harakat. Ini 1 harakat. Sir bunyinya. Sini bunyinya ra baris tebal atas tebal ra. Kemudian ta huruf istilah juga ta, ta sama juga so, si itu tebal. Itu. Kemudian sirata bertemu dengan allazina, maka di sini hurufnya adalah digunakan hukum idgham syamsi. Kita sambungkan, gabungkan huruf ta dengan huruf lam, bunyinya tol. Kemudian lam tu hidup baris di atas la. Kemudian zai, za, bawah, zal, bawah, baris bawah bunyi ri, iaitu belakang ujung lidah, ujung jelikan sikit je lidah tu, ri, zal, jadi ri, allazina, iaitu mad asli di sini, sebelum ya baris di bawah. Kemudian nun baris di atas baca na, allazina siratal ladzina an. Baik, di sini kita baca dengan izhar ki kerana nun sukun bertemu dengan ain. Kalau tak kita tak ingat hukumnya izhar ki, kita nampak sana ada tanda mati di atas nun, kita baca dengan matikan dengan hamzah, bunyinya an, tidak ada dengung, tidak ada panjang. An, kemudian ain baris di atas dimatikan dengan mim, bunyinya am, buat sambung dengan mim mati. Di sana pun ada tanda mati, baca dengan izhar syafawi, iaitu am ta, baru ta baris di atas. Jadi siratal ladzina an'amta. Kemudian kita bertemu dengan kalimah alaihim, ain baris di atas bunyinya, lam baris atas la. Kemudian bertemu dengan huruf ya, oleh kerana sebelum ya baris atas baca dengan sebagai ya ni sebagai huruf lin, baca dengan lembut dengan izhar juga. Dan nampak ya dimatikan, lai, baca dengan pendek saja, bukan 2 harakah, lai, alai. Kemudian ha, iaitu pangkal halkum huruf ha ni, dan dimatikan dengan mim, maka kita baca dengan matikan ha ni dengan mim dengan izhar syafawi, him. Him, daripada sini pergi kepada bibir, him. Nampak saya tunjukkan, jadi itu senang nak membacanya, nak mempraktikkannya. Alaihim. Kemudian kita bertemu dengan kalimah ghairi, ghain iaitu makhrajnya di hujung halkum, iaitu kalau kita perhati cakap biasa Melayu atas halkum, gha, bila di baris atas bunyinya gha, ghain. Baris di atas ra, kemudian mati dengan ya, jadi lin kerana baris di atas sebelum ya, jadi rai, lembut saja bacanya. Kemudian ra baris di bawah pun ini dibaca dengan nipis, ghairi. Kemudian ra baris di bawah ini bertemu dengan alif lam khamariyah,
kerana huruf lam ada tanda mati juga. Dan kalau kita tak ingat hukum bahawa mim adalah huruf qamariyah, maka bacakan ra dengan huruf lam dimatikan, ril, ghairil. Kemudian kita jumpa dengan mim sana mati dengan huruf ghain, iaitu kita bunyi mar, iaitu matinya di atas hujung halqum tu. Mar, ada rasa mar. Kemudian bertemu dengan huruf dad, iaitu huruf dad harajnya di mana tepi lidah kita dibawa ke geraham atas, tahan di sana bunyi du, bertemu dengan huruf waw baris depan sebelumnya, jadi baca dengan mat asli 2 harakat, iaitu du. Kemudian b, b, ba baris bawah, jadi bunyinya ghairil maghdubi. Terus sambung dengan kalimah berikutnya, sama juga dengan di sini, tak payah disebutkan, alaihim. Baik, saya ulang semula. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian kita bertemu dengan kalimah wala, iaitu waw baris atas wa, lam alif. Tapi lam alif ini bertemu dengan alif lam. Alif lam syamsiah, maka kita baca dia dengan idgham syamsi, iaitu masukkanlah dengan huruf dad yang mati, iaitu walau bawa lidah kita ke daripada walam makhraj lam pergi kepada huruf dad, iaitu lidah kita pergi kepada geraham belakang maksudnya. Jadi bunyinya walau dha, walau begitu. Kemudian dad ini baris di atas bunyi dha, dha. Nampak erot sikit mulut kita kerana kita bawa lidah kita ke kiri ataupun ke kanan pun boleh. Dha. Kemudian di sana huruf dha itu bertemu dengan huruf mad, dan selepas huruf mad ada lam tasydid. Maka kita dikehendaki mengikut hukum mad lazim kalimi mutsaqqal. Mutsaqqal iaitu dibaca 6 harakah dha ini. Perhatikan bagaimana saya membacakan. Sebelum saya baca habis, bacakan, kita terus habiskan ni. Lam baris bawah, kemudian selepasnya huruf ya, maka mat asli di situ. Kemudian huruf yang terakhir ialah huruf nun, kita wakafkan, maka nun itu mati, dan kita akan baca mengikut mat alif di sukun 2, 4 atau 6 harakat, iaitu lin. Baik, macam mana kita baca? Saya ambil daripada wala. Walau dhalin, iaitu 6 harakah. Dan kita matikan dot ini dengan huruf lam. Sini ada tasydid, maknanya ada 2 lam sana. Dol, itu kita matikan dengan huruf lam. Kemudian kita hidupkan lam baris di bawah, lin. Di sini mustahak. Jangan lupa bawakan lidah kita, tepi lidah kita sebelah kiri atau belah kanan ke gaham kiri atau ke gaham kanan. Kalau lidah belah kanan, ke kanan lah gaham kanan. Di atas, gaham atas, bukan bawah. Jadi kita baca semua sekali. Untuk terakhir, tarik nafas panjang-panjang. Kita berhenti sampai sini dulu, sampai alaihim, lepas tu kita sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, situlah saja cara kita membaca ayat surah, iaitu surah Al-Fatihah. Ayat demi ayat, ada 7 ayat. Ia mustahak kerana ia digunakan sebagai rukun di dalam solat. Maka tiap-tiap orang mesti membaca dengan betul. Di dalam ini terdapat tulisan, kalau boleh difokuskan tulisan itu, hukum-hukum yang terdapat pada setiap kalimah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Saya mohon supaya semua sahabat-sahabat teman-teman yang mahu mengikuti atau mahu memperbaiki dan menyemak bacaan sama ada betul atau tidak, perhatikan semula dengan review video ini berulang kali ataupun download, dan kemudian pastikan boleh di zoomkan dia supaya nampak tulisan-tulisan ini kalau tak nampak. Baik. Itu saja cara membaca Al-Fatihah
yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap semua sahabat-sahabat dan teman-teman, baik yang baru belajar, baik yang dah belajar, yang dah tahu membaca kurang baik bacaannya, dapat memperbaiki bacaannya. Yang baru belajar kena belajar betul-betul, iaitu baca dengan apa yang diajarkan, iaitu mengikut iaitu suku kata, bunyi suku kata, baris mengikut barisnya, dan mengikut hukumnya apabila menyambung, ataupun di dalam kalimah itu ada terdapat hukum-hukum seperti sifat istifal, sifat hamas, sifat sabir, kena patuhi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.